Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali setelah bercuti. Hari ini kita nak sambung topik baru, bab baru iaitu bab 2. Okay, kesinambungan daripada bab 1 sebelum ni. Sebelum ni kita dah tahu dah, bab 1 dia menceritakan tentang apa keistimewaan-keistimewaan yang ada di tanah Melayu menyebabkan imperialis barat ataupun penjajah-penjajah barat datang untuk menjajah kita. Okey. Untuk hari ini cikgu bahagikan satu-satu. Okey, negeri-negeri selat ni ada 3. Okey, ada Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Cikgu akan buat Penang dahulu. Baru cikgu jump to Singapore and then Melaka. Okey. Negeri-negeri selat. NNS. Negeri-negeri selat. 3 negeri yang terawal. Yang pertama, bab ni kita tengok 3 negeri terawal lah. Yang dijajah oleh, berjaya dijajah oleh British. Okey, negeri-negeri selat 3. Akronimnya cikgu nak bagi senang ingat, awak ingat SPM. 3 kan? SPM, NNS cukup. SPM, S for stand for apa? Singapore. Okay. P for apa? Pulau Pinang. M for Melaka. Okay. SPM. Ingat lagi, senang. Mana dijajah dulu? Okay, sorry. Mana dijajah dulu, ingat P. P pertama. British mula menjajah. Pulau Pinang adalah negeri yang pertama. P pertama. Okay. Kita tengok bagaimana British jajah Pulau Pinang. Ini kan saya cakap sebelum ni. Setiap tempat yang dia pergi, ada story dia, ada cerita bagaimana dia boleh dapat. Dan bagaimana cara dia buat, taktik dia gunakan. Penjajahan ke, perjanjian ke, tipu helah ke. Okay. Awak ingat kembali 7 cara British buat untuk dapatkan negeri-negeri di tanah Melayu. Tipu helah, ada manipulasi, ada perjanjian. So dalam lepas bab-bab seterusnya ni awak akan tengok, okey, nak dapatkan Penang macam ni, dapatkan Melaka gunakan macam ni. Okay. Now kita tengok dulu apa keistimewaan Penang sebelum British sampai. Penang ada apa kat Penang? Okay. Dulu Penang ada apa? Okay. Latar belakang Pulau Pinang. Okay, cikgu fokuskan Penang dulu Okay, ini dia Pulau Pinang hari ini. Okay, Pulau Pinang merupakan wilayah Kesultanan Kedah. Dulu Pulau Pinang ini adalah di bawah Kedah. Dalam bab inilah awak akan belajar bagaimana Penang akhirnya separate daripada Kedah. Sebenarnya boleh terasing akhirnya di satu lagi negeri yang lain. Okay. Dulu Pulau Pinang adalah di bawah Kedah. Di dalam negeri Kedah lah, satu wilayah. Okay, apa keistimewaan di sini? Pulau Pinang menjadi pelabuhan dagang bagi daerah serantau, terutama di Aceh dan Sumatera. Tempat persinggahan lah orang Aceh, orang Sumatera lalu berhenti sini. Okay, ada juga penempatan Batu Uban dibuka oleh orang Melayu dari Sumatera pada tahun 1759 dan Sultan Kedah menganugerahkan Kawasan sebagai membalas jasa orang Sumatera membantu Sultan Kedah menentang Siam. Okay, maksudnya kuasa Siam dah naik. Okay, itu Pulau Pinang. Tempat pelabuhan lah. Dan pelabuhan orang alam Melayu juga. Kebanyakan orang Sumatera dan juga Aceh. Orang Aceh di Sumatera. Okey. Saya skip. Kita tengok dulu bagaimana kenapa dalam banyak negeri British aim Penang dulu. Okey, British aim Penang. Okay, satu adalah semasa British datang, dia datang dengan syarikat. Nama syarikat milik British adalah SHTI. Okay, iaitu Syarikat Hindia Timur Inggeris. Bertapak di India. Cuba mendapatkan penempatan Melayu dalam Melayu kerana untuk berdagang dengan China. Kita ingat British dia menjajah India dulu. Then baru dia jajah tanah Melayu, Pulau Pinang lah. Okay, tahu tengok kat sini. Peta. Tunjuk bagi peta dulu. Okay. Sini Penang.
Okay, siap dah gambarnya. Ini Penang. Okay, ada Penang ni. Dan nak pergi ke mana ni? Dia nak pergi ke China. Okay. Dia memerlukan satu penempatan pusat pengumpulan barang. Okay, tengok situ. Ada 3 sebab kenapa British mahukan Pulau Pinang. Satu adalah kerana pusat pengumpulan barang. Okay, British nak sangat barang-barang mewah daripada China. Okay, kita tahu dah apa barang yang dia suka. Teh, tembikar, sutera. Tapi China ni tak suka barang British. Dia tak minat. China lebih suka barang-barang apa? Timah, dia nakkan aparatus. Jadi British ni tak nak kena cari tempat mana tempat yang ada barang-barang ni. Rupanya di mana ada? Di alam Melayu. Dia kata Penang ada bahan-bahan yang China nak. Jadi dia daripada India, dia singgah ke Penang, dia beli barang-barang yang apa China suka dan dia belayar ke mana? Dia belayar ke Canton, ke Guangzhou, ke China. So sampai sana, dia trade dah, I ada barang ni. Baru dia nak. Barang pada barat, China tak mahu, tak suka. Itu satu. Kedua adalah pusat persinggahan. Daripada Bombay tu, daripada India, nak ke China jauh kan. Jadi dia memerlukan satu tempat singgahan lah. Nak makan air, mungkin ada rusak kapal dan sebagainya. Dan sementara berlindung sambil penunggu peralihan angin monsun. Tempat persinggahan. Dan satu lagi adalah kerana pengkalan tentera. Kalau awak tengok sini, ini pengkalan tentera di Bombay. Kita tengok peta nanti. British memerlukan pengkalan tentera yang strategik untuk mempertahankan pertempatan India daripada ancaman tentera Perancis. Tengok gambar sini. Penang, India. Masa tu Perancis dah area sini, kat area Burma sebab dia dah menguasai Indo-China. Dia nak tak nak, kalau apa-apa berlaku di India, dia boleh attack dari sini. Itu salah satu. 3 sebab. Nakkan pusat pengumpulan barang, sebab China nakkan barang-barang alam Melayu. Kedua, tempat persinggahan. Sementara nak pergi ke Canton ni, nak pergi ke China, dia singgah dulu dekat. Dia singgah dulu dekat mana? Dia singgah dulu dekat sini. Dan ketiga adalah sebagai pengkalan tentera lah. Ini India, ini tempat dia pengkalan tentera British. Dan sini adalah Burma, Perancis. So kalau apa-apa yang berlaku, senang nak attack. Masa ni berebut. Glory. Kan 3G kan. Gospel, gold, glory. Gold untuk dapatkan bahan mentah. Gospel untuk menyebarkan agama. Glory adalah untuk apa? Kalau banyak tempat penjajahan, lagi hebat lah. Ini masing-masing berebut. Now, kita tengok dulu kronologi. Bagaimana nak dapat ni? Tahu dah strategik. Tapi kalau boleh nak dapat apa? Conquer biar dapat duduk lama. Supaya dapat bahan-bahan mentah tu. Terus kita British nakkan bahan-bahan mentah dari tu. Ada 2 perkara yang berlaku. Wujud persenjataan antara negeri dan ancaman kuasa asing. Sebelum ini kita tahu dah Pulau Pinang adalah hak milik di bawah Kesultanan Kedah. Ada 2 perkara yang berlaku ada di Kedah, iaitu perebutan masalah problem dalam istana. Nama raja ketika itu ialah Sultan Muhammad Jiwa. Sultan Muhammad Jiwa. Dia telah melantik anak dia, nama anak dia Tengku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Tetapi kerabat semua tak setuju dengan dia melantik anak dia ni, Tengku Abdullah. Sebab apa? Dia katakan sebab tak setuju sebab dia kata Tengku Abdullah ni bukan anak Gahara. Apa maksud anak Gahara? Bukan anak Gahara. Bukan anak Gahara. Anak Gahara maksudnya true royal blood. Mak dia pun perlu anak berdarah raja dan bapanya of course lah sultan. Dulu penting benda ni. Kalau siapa nak jadi sultan, dia mesti
lahir daripada dua-dua ibu dan bapanya mestilah berketurunan raja. Okey, Tengku Abdullah ni bukan. Ibunya bukan kerabat diraja, jadi tak setujulah. Dia mana boleh nanti melanggar syarat pelantikan pewarisan tahta masa tu. Tapi Sultan Mahmud Jiwa ni nak juga anak dia jadi raja muda. Patutnya bakal jadi sultan lah lepas ni. Okey. Jadi Sultan Mahmud Jiwa telah memohon bantuan ketenteraan daripada SSTI. Dia kata, okey SSTI boleh tak awak tolong saya tolong saya berlawan dengan kerabat yang tak suka. Kerabat masa tu dah meminta bantuan Bugis. Okey. Lepas tu SSTI adalah menghantar Edward Monton berunding dengan Sultan Mahmud Jiwa, tapi dua-dua itu gagal. SSTI memberi jaminan akan melindungi Kedah daripada ancaman musuh. Dia tak berjaya masa ni. Okey. Itu. Yang kedua. Okey, yang kedua ada satu lagi berlaku. Ini waktu anak dia, kalau perasan, Sultan Abdullah. Kiranya tadi tu problem tak lantik tetap pelantik. Berjayalah dia nanti menjadi sultan. So waktu ini zaman anak dia, Sultan Abdullah. Dulu Tunku Abdullah kan, dia dah jadi raja, jadi sultan dah. Masa ni dia ada problem dengan Siap. Kedah, kalau ingat lagi masa Form 1, kita telah menghantar bunga emas. Bunga emas. Maksudnya kita macam buktilah bayaran kepada Siam sebagai tanda persahabatan, sebab kita itu abalong kita yang menjaga kita kan. 3 tahun sekali kita bayar bunga emas. Tapi apa yang berlaku, dah lama dah Kedah berhenti menghantar bunga emas sebab masa tu Siam ada perang dengan Burma. So kita dah lama tak bayar. Jadi bila dah tamat perang, suddenly Siam ni minta, okey Kedah, saya nak awak hantar semula bunga emas. Kali ni sebenarnya bukan bunga emas saja dia minta. Dalam minta cakap, dia nakkan bunga emas, dia nakkan orang, rakyat. Lepas tu lagi dia nakkan wang. Dia nakkan 3 pula. Dah up. Dulu bagi bunga emas, minta lain-lain pula. Jadi Sultan Abdullah ni tak mahu langsung tak nak bagi bunga emas. Dia kata kalau habis tu dia Siam akan dia kata apa? Kalau dia tak bagi, kita akan serang. Jadi nak tak nak Abdullah takut lah kan. Dia bimbang, jadi dia minta SSTI, tolonglah saya. Tak apa. Awak tolong saya bagi Pulau Pinang. Pulau Pinang ini kepada SHTI sebagai pengkalan untuk mendapat syarat bantuan. Yang penting saya dapat bantuan ketenteraan. Dan bagi meminta Francis Light, iaitu pedagang persendirian, untuk menyampaikan hasrat itu kepada Governor. Masa itulah Francis Light bertemu dengan Francis Light. Francis Light boleh tak tolong cakap dengan Governor, saya nak sangat awak bantu saya bantu kalahkan Siap. Saya tak nak bagi bunga emas dah. Ini cara dia taktik tipu helah Francis Light. Dia tipu je Sultan Abdullah. Francis telah menyedari kedudukan strategik Pulau Pinang yang berjanji bahawa SSTI akan memenuhi syarat yang dipohon oleh Sultan Kedah. Dia janji. Dia kata, okey Sultan Kedah, Sultan Abdullah, don't worry, kita akan tolong awak, kita akan lawan itu Siap. Sultan Abdullah pun berpeganglah pada janji dan menawarkan Pulau Pinang pada, kata, okeylah you ambil lah Pulau Pinang ni. Tawaran ini dibuat sementara menunggu jawapan SSTI berhubung dengan syarat yang ditawarkan. Dia bagi dulu. Tak sure pun lagi ni kan. Dia bagi dulu. Excited ni Sultan Abdullah kata, okeylah dapat bantuan kan. Dan dah dapat tu, Francis Light apa lagi? Tukar nama. Dia namakan Pulau Pinang dengan nama lain. Tak sedap lah Pulau Pinang. Dia tukar nama lah sikit, Mak Saleh sikit. Prince of Wales Island. Dan dia buat penempatannya atau ibu negerinya dinamakan Georgetown, sempena nama Raja England masa itu adalah George III. So dia nama Georgetown. Maksudnya dia naikkan bendera pertama. Ni gambar ilustrasi naikkan bendera Union Jack. Dan itu menyanyikan lagu God Save the Queen. Pertama kalinya kedengaran di mana? Di tanah Melayu, itu di Georgetown, Pulau Pinang. Sampai hari ini
masih lagi kekal nama Georgetown, kita tak tukar. Penang kita tukar balik. Kita tak panggil lah Prince of Wales Island, kita panggil Pulau Pinang semula. Tapi nama ibu negeri still lagi Georgetown. Okay. Sini apa moral je kat sini sebenarnya? Okay. Moral the story kat sini, kita jangan terlalu percaya dengan apa? Orang asing kan? Belum apa-apa lagi kita dah bagi dah dulu. Belum tentu dia nak apa? Dia nak tolong kita. Memang tak tolong pun. Okay. Ini namanya tipu. Kita Sultan Abdullah kena tipu dengan Francis Light. Okay. Tak tolong pun. Sebenarnya British ni dengan Siam ni kawan baik, kawan perdagangan. Okay. Dia tipu je. Akhirnya Sultan Abdullah terlepas dah apa? Pulau Pinang dah bagi, tak boleh dapat balik. Okay, now ada satu lagi masalah. Okay, tadi tahun biar tadi tahun 1786 kan. Okay, pada tahun 1786 kan dah dia dah janji nak bagi ketenteraan, tak bagi juga kan, tipu kan. Okay, lepas tu Siam ni seranglah Siam seranglah Kedah sebab tak bayar. You kata kalau tak bayar kita akan serang. Sebab minta bantuan ketenteraan tapi SH enggan kerana dia kata apa? Sebab you tak ada perjanjian, so kita orang tak nak bantu. Tipu lagi. Okay. Setelah menjadi tertipu dengan muslihat Francis Light, Sultan Abdullah menghimpunkan angkatan perang dan di seberang perai untuk mengemari semula Pulau Pinang. Digeramlah. Tipu tapi tak berjaya. Dapat ditewaskan oleh Francis Light dan akhirnya Sultan Abdullah terpaksa menandatangani, terpaksa pada tahun 1791 dan akhirnya secara rasmilah Penang berjaya dapat ke tangan British. Senang je kan, dia janji tak ditepati. Lepas tu Sultan Abdullah diserang, tak berjaya of course nak melawan dengan British dan akhirnya buat perjanjian, dapatlah Pulau Pinang free je macam tu. Kedah still lagi kena Siam dengan kena serang dengan Siam. Penang hilang, Kedah pun kena serang juga dengan Siam. Jadi terduduklah Sultan Abdullah kan. Kecewalah dia, minta tolong, rupanya orang yang nak minta tolong pula yang tipu dia kan. Tahun 1800 George Leeds sebagai Governor Pulau Pinang mendesak Sultan. Okey, masa ni cerita lain pula. Di tahun 1800 iaitu tahun 1798 hingga waktu selepas Sultan Abdullah. Okey, ketika itu namanya Sultan Diyaudin. Sultan Diyaudin telah menandatangani dengan British, membolehkan British mendapatkan apa? Seberang perai. Dulu dapat sini, akhirnya British telah melebarkan sayapnya berjaya mendapatkan seberang perai. Bagaimana dapat seberang perai? Okay, Penang ni sebenarnya adalah sebuah pulau yang tak subur. Dia pulau berbatu-batu, banyaknya Pulau Pinang ni sebenarnya. Kalau kita pergi Pulau Pinang apa je? Batu Peringgi. So dia tak banyak, tak subur untuk penanaman. Jadi British dapat pulau, dia nak memerlukan bekalan makanan. Mana bekalan makanan yang bagus? Tu kat seberang perai ni lah. Sini memang banyak lah, sawah padi lah, apalah kan. Jadi bila dapat kat sini, bila dia kalau dia kata kalau kita boleh dapat dah area ni, selamatlah, bekalan makanan kita ada. Dan satu lagi boleh jadikan sebagai benteng pertahanan. Benteng pertahanan dan kawasan untuk mendapatkan makanan di Pulau Pinang. Dan tak cerita, sebenarnya ada peristiwa berlaku di seberang perai ni. Okey, lepas zaman Diyaudin ni pun diserang lagi oleh Siam. Diserang Siam dan dia meminta lagi pada HTI, tolonglah bantu. Tipu helah lagi, tipu kali kedua. 2-0 kita ketipu dengan British. Janji nak beri pertolongan, tapi akhirnya apa? Tak berjaya. Pendudukan Francis di Pulau Pinang menandai bermula kemasukan kuasa British dalam Melayu. Sejak itu Pulau Pinang terpisah daripada Kesultanan Kedah dan akhirnya mencipta identiti sebagai tanah jajahan British.
Kesungguhan nak mempertahankan haknya diambil tanpa restu wajar dihargai. Iktibar bahawa berwaspada. Walau bagaimanapun, walau kita cuba juga nak dapatkan kan, tapi tak berjaya. Tapi moral of the story sini, berwaspada. Fikir dulu sebelum buat keputusan. Sebab kalau dah lepas benda tu, kita dah tergadai. Akhirnya daripada dulu Pulau Pinang, seberang perai pun tergadai. Jadi, di sini terpisahlah akhirnya. Pulau Pinang, dua ni. Seberang perai dan Pulau Pinang adalah di bawah satu negeri, Pulau Pinang. Inilah sejarah Pulau Pinang terpisah daripada Kedah. Okey, boleh faham? Ingat kenapa specialnya Penang? Kerana ada pelabuhan persinggahan. Kedua, adanya tempat pusat pengumpulan barang, dan ketiga adalah bengkalan tentera. Apa story dia tadi? Ingat balik, kita go through balik story dia, bagaimana dia dapat. Bermula daripada apa? Berlaku masalah politik dalaman, perebutan tahta. Kita tak ada sokongan, akhirnya terpaksa minta bantuan British. Dan akhirnya tak fikir panjang, buat keputusan tidak berhati-hati, menyebabkan akhirnya Pulau Pinang dengan mudahnya jatuh ke tangan British. Satu dah dapat kepada British, iaitu Pulau Pinang. Okey, itu saja. Kita akan sambung pula 2.1 part 2, iaitu bagaimana dapatkan Singapura as second, negeri kedua yang British dapat. Okey, itu saja. Terima kasih.